Dan kita juga nak ingin kongsikan berkenaan dengan sebab kita kan bercakap berkenaan dengan vaksin COVID-19 ni kan, bila nak keluarnya, dan kita lihat bagaimana usaha kerajaan sendiri telah memberi satu pernyataan bahawa nanti insya-Allah akan dikeluarkan untuk 80% yang mana yang didahulukan oleh rakyat Malaysia. Ya, tapi bagi di negara tertentu mereka telah pun mendapat vaksin berkenaan sebagai daripada usaha untuk terus memberikan kekangan untuk memutuskan rangkaian virus bahaya ini. Dan pastinya Sofia ingin berkongsi sesuatu. Dan kita difahamkan setakat ini di seluruh dunia setiap negara telah mengorak langkah untuk mencari vaksin apa yang bersesuaian untuk menampung keperluan rakyat mereka. Dan di California saja kita difahami terdapatnya disalurkan vaksin dinamakan Pfizer dan juga BioNTech. Di mana kita tahu juga Pfizer ini adalah antara yang telah pun dipilih dan diusulkan oleh kerajaan kita untuk diberikan kepada rakyat kita. Dan kita akan melihat sebenarnya apakah tinjauan bagi seseorang rakyat Malaysia yang kini berada di California, Amerika Syarikat, dan telah pun menerima vaksin ini di sebelah sana. Dan menerusi panggilan video, kita bersama dengan Farhad Adam Aznan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pukul berapa di sana tu? Sekarang pukul 4 petang. 4 petang. Selamat petang ya. Apa khabar Encik Farhad? Baik setakat ni? Baik. Baik, kita difahamkan kan Encik Farhad adalah antara rakyat Malaysia di sana yang telah pun menerima vaksin ini, kerana Farhad juga adalah seorang yang bertugas sebagai student resident firefighter di UC Davis Fire Department sejak Ogos 2020. Jadi diberikan keutamaan itu. Mungkin nak kongsikan sedikit sebanyak apakah jenis vaksin yang telah pun diberikan kepada Encik? So, saya telah menerima vaksin Pfizer. Sebahagian daripada bomber di UC Davis Fire Department mendapat vaksin Pfizer dan yang lain menerima vaksin Moderna. Setakat ini kami tiada masalah dengan dua-dua vaksin tersebut, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia selepas mendapat vaksin itu, selepas pengambilannya, ada langkah-langkah penjagaan ke ataupun sedikit sebanyak apa yang anda perlu pantau daripada segi mungkin kesampingan dan sebagainya? Tak. So, yang dibuat kita tunggu je 15 minit. Kalau okey, balik rumah je lah. Kalau tu je lah. Dan kita melihat tinjauan Farhad sendiri kan, antara di minggu lalu sendiri rata-rata dekat 164 orang California meninggal dunia setiap hari. Jadi adakah selepas ini akan lebih ramai lagi rakyat tempatan di sana yang akan menerima vaksin ini berdasarkan apa yang dilihat oleh Farhad di sana? Harap vaksin dikeluarkan dengan lebih banyak. Tapi setakat ini vaksin diutamakan untuk first responder dan golongan risiko tinggi, iaitu warga emas atau pesakit kronik. Hari itu saya kerja di hospital, bertugas dalam emergency room, dan yang saya lihat semua jururawat dapatlah vaksin tu. Tapi yang saya nampak juga emergency room tu memang penuh sekali, sampai pesakit terpaksa tunggu di luar untuk mendapat rawatan. Wow. Baik, jadi yang diberikan keutamaan dulu adalah tentunya barisan hadapan termasuk Encik Farhad sendiri kan. Jadi selepas menerima vaksin ini, adakah anda atau Encik Farhad ni diberikan keutamaan untuk juga keluar ke lapangan lebih lagi berbanding dengan mereka yang belum lagi menerima vaksin? Setakat ini restriction dia sama je untuk kita yang menerima vaksin, sebab kita dapat satu dos je vaksin tu, dan untuk satu dos rasanya efektif 48% saja. Tapi bila dapat dua dos 95% lah. Tapi sekarang kita mengikut protokol macam biasa. Baik. Jadi daripada satu dos yang dengan dos kedua tu, berapa jurang masa dia, berapa lama? 3 minggu. 3 minggu. Okey, jadi selepas ni 3 minggu lagi Encik akan untuk mendapatkan suntikan yang kedua lah. Yalah, Januari 13 tak silap saya. Jadi kita nak melihat sedikit sebanyak tinjauan Encik Farhad sendiri di sana kan, bagaimana daripada kita melihat kes yang sangat tinggi di California, adakah terdapatnya penguatkuasaan yang lebih lagi untuk mengawal pergerakan di California? Di California tak silap saya dah melebihi 2 juta kes. Tapi California telah mengisytiharkan kawalan yang lagi ketat, yang diorang panggil purple tier, lebih kurang macam CMCO di Malaysia tapi lagi ketat lah. Baru-baru ini kes semakin meningkat lagi.
mungkin sebab musim perayaan Thanksgiving dan Christmas di mana orang balik kampung untuk ziarah keluarga macam kita lah time raya kan. So disebabkan itu kes meningkat. Baik. Bagi Encik Farhad sendiri kan bertugas sebagai student resident firefighter. Jadi adakah mempunyai sedikit sebanyak peranan untuk membantu frontliners ataupun barisan hadapan yang lain berada di lokasi-lokasi tertentu untuk mungkin memberikan sedikit bantuan daripada aspek membendung COVID-19 ini? Ya. So di UC Davis Fire Department, bomber juga mempunyai kelayakan EMT atau Emergency Medical Technician. Baik. So katalah seorang memanggil 911 kerana sakit atau tercedera, 911 akan menghantar bomber sekali dengan ambulans kepada mangsa tersebut. Okay. So kami boleh bagi bantuan medikal lah. Oleh sebab itu kami lebih terdedah kepada risiko mendapat COVID-19. Itulah antara sebab yang kami diutamakan mendapat vaksin. Okey. Setakat ini bagi Encik Farhad ada melihat tak rakan-rakan setugas yang juga turun ke lapangan seperti Encik Farhad sendiri, adakah mempunyai satu statistik yang ramai sebenarnya yang juga terkena jangkitan COVID-19 ini di sana? Dalam departmen saya tak banyak sangat. Kalaulah terdapat COVID punya exposure, kami kuarantin dan tidak dibenarkan kerja. So tapi agak terkawal lah dalam Davis Fire Department ni. Baik, jadi selepas ini kan sekiranya segalanya dah mula pulih dan sebagainya, adakah Encik Farhad mempunyai satu niat untuk pulang ke Malaysia ataupun ingin terus berkhidmat di sana? Tak, lepas tamat pengajian di sini saya berniat balik ke Malaysia lah. Nak jadi data scientist sebenarnya. Baik. Kita doakan yang terbaik lah ya. Jadi bagi mereka kan, kita difahamkan satu kesamaan di sini, di sebelah sana, di California dan juga di Malaysia adalah barangkali penggunaan vaksin yang sama iaitu Pfizer. Jadi berdasarkan pengalaman Encik sendiri, setakat ni memang okey, tak ada rasa kesan sampingan, rasa Alhamdulillah okey. Semua okey. Yakin setakat ni? Yakin. Baik. Okey, yang itu kita nak doakan yang terbaiklah kepada Encik Farhad kan, kerana berjuang di sebelah sana untuk memastikan keselamatan mereka dan membantu barisan hadapan yang lain. Semua kekal selamat dan kekal menjaga segala yang perlu untuk keselamatan diri anda juga. Okay. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Farhad Adam Azlan, seorang rakyat Malaysia yang menetap di California pada ketika ini, difahamkan telah pun menerima dos pertama bagi vaksin Pfizer. Difahamkan di California terdapat dua jenis vaksin iaitu Pfizer dan juga BioNTech. Dan ini antara kesamaan yang boleh kita lihat dan alhamdulillah tiada sebarang simptom ataupun kesan sampingan yang dapat kita lihat, Farha. Tapi dia kata kalau yang pertama ni hanya 45% je kan. Nanti 3 minggu lagi dapat yang kedua. Betul. Kita doakan yang terbaik lah. Moganya ada keberkesanan vaksin itu kan. Bagi sebab masih di peringkat awal. Jadi yalah, mungkin ada individu yang mungkin tidak tahan tentang vaksin berkenaan ya. Mungkin kerana pelbagai faktor kesihatan dan lain orang lain impaknya mungkin. Setuju.